Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. Okey, hari ni kita nak cakap tentang CO2, basic CO2. Stay tune. Stay tune. Okey, hari ni kita nak cakap tentang CO2, basic CO2, apa yang korang perlukan dan apa yang korang tak perlukan dan apa jenis diffuser. So aku nak cakap dekat sini lah. Okey, dekat aku ni, dekat tangan aku ni ada beberapa jenis barang yang diperlukan untuk CO2. Salah satunya adalah ini, tong besar ni. Ini adalah fire extinguisher tapi yang jenis CO2. So ini akan menyimpan CO2 dia. Lepas tu kita ada atas ni, ini adalah regulator. Okey, regulator untuk CO2. Dan kalau korang pakai yang jenis yang ini, apa orang panggil, jenis fire extinguisher, selalunya fire extinguisher di Malaysia dia punya size dia punya size tu, lubang tu ialah G58 ataupun G58 So kalau korang nak beli regulator, korang kena pastikan yang lubang tu sama lah. Dia punya gigi dia tu sama. Kalau tak sama, korang kena cari converter lah. Okey, kalau korang yang beli selain daripada G58 tapi korang nak convert kepada G58, contoh dia korang beli yang jenis valve jenis W21, korang nak convert, korang kena ada converter ni. Ini nama dia converter daripada W21 ke G58 selalunya lah. Ada yang jenis lain juga tapi ini adalah common lah, W21 ke G58. Ataupun korang boleh tukar terus kepala dia macam ni. Ini kepala besi dia ni, valve dia ni kita boleh tukar. Tapi korang tak boleh tukar dengan sendirilah. Selalunya kita akan pergi ke kedai yang boleh lah, yang authorized untuk buat benda ni. Sebab apa? Kita bermain dengan pressure ni agak bahaya. So better kena cari kedai yang betul-betul boleh buat. Selalunya kedai-kedai gas lah yang boleh buat macam tu. Okey, lepas tu kita ada diffuser. Diffuser ada terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama sekali diffuser biasa ini. Lepas tu kita ada inline diffuser. Lepas tu kita ada reactor. Ketiga-tiga ni ada beza dah, nanti aku akan terang. Selepas tu kita perlukan check valve. Ini adalah check valve untuk memastikan air tak backflow balik ke dalam kita punya tong. Dan akhir sekali kita perlu ada dia punya tube lah, tube CO2 ataupun dia punya line CO2 lah. Okey, so sekarang aku akan terangkan satu demi satu dulu. Okey, yang pertama sekali iaitu tong ni. Okey, so ini adalah tong fire extinguisher macam aku cakap tadi. Dan ini adalah regulator dan dia ada solenoid dekat sini. Selalunya regulator dia terbahagi kepada dua, iaitu regulator yang ada solenoid dan juga tanpa solenoid. Kalau tanpa solenoid, korang kena beli external solenoid lah selalunya. Okey, dan ini ada gas pressure. Selalunya gas pressure ni kita akan tengok yang ini dan juga yang ini. Kalau kedua-duanya dah kosong, bermaksud gas habis lah. Kalau masih ada setengah, selalunya dia tak akan penuh lah. Selalunya setengah ataupun suku lah selalunya gas dalam ni. Dan apabila korang tekan saja pressure, sepatutnya dia akan naik lah. Kalau tak naik tu bermaksud korang punya tong tu ada problem lah selalunya. Okey, aku tak macam ni. So dia dah tekan. Okey, dia tekan, dia akan sepatutnya dia naik lah. Okey, sebelum korang nak tekan yang ni, pastikan yang korang buka dulu dia punya valve. Buka valve dulu baru tekan lah. Sebab apa? Kalau boleh pasang dulu plug dia lah. Kalau yang ada solenoid, pasang plug dulu. Sebab apa? Kalau korang tak buat macam tu pun tak ada masalah. Tapi ada beberapa orang suggest suruh buka dulu. Sebab apa? Dia akan merosakkan korang punya regulator dengan pressure yang kuat pada waktu yang sama. So diorang suggest untuk buka dululah. Pasang solenoid on, baru tekan. Baru tekan ataupun baru buka korang punya valve tu lah, supaya dia masuk ke dalam regulator, dan baru tutup bawah ni ya. Okey, ini adalah kontrol dia punya measure ataupun kontrol dia punya kekuatan CO2. Dia ada satu lagi, iaitu bubble counter. Okey, ini adalah bubble counter. Sepatutnya bubble counter ni pasang pun tak apa. Kalau nak pasang pun boleh, sebab ni regulator ni bubble counter ni aku just demo saja. Dia dah pecah, sepatutnya tak boleh guna. Aku demo saja. So kita akan letak air dalam ni ataupun
Selalunya antara air ataupun dia punya bubble counter punya solution ataupun kita bubur minyak masak lah dalam ni. So kita akan detect dari situ berapa bubble per second yang kita nak masuk dalam aquarium kita. Okey, so tamat untuk tong. Kita ada regulator, kita ada sini kita ada bubble counter. Okey, seterusnya kita ada satu lagi iaitu line. So line akan masuk sini lah. Okey, macam ni. 2 hours later. Okey, kita masuk macam ni, baru kita pasang dia punya check bath. Okey. Okey, ni adalah contoh check bath, tapi korang kena pastikan yang korang letak di line yang betul lah. Sebab apa? Kalau korang salah letak, dia backflow, dia tak akan keluar ke dalam aquarium. So kena pastikan yang muncul ni menghadap ke aquarium. So kita pasang macam ni. Dan baru kita pasang dekat kita punya diffuser ataupun ada satu lagi line masuk ke diffuser ataupun reaktor kita lah. Okey, itu aku cakap tentang cara pemasangan lah. Okey, kita tolak tepi dulu. Okey, so aku nak cakap perbezaan antara tiga jenis barang ni iaitu yang pertama sekali diffuser biasa, inline diffuser dan juga reaktor. Apa perbezaan antara ketiga-tiga ni? Okey, perbezaan dia adalah dari segi daripada dia punya bubble tu. Bubble tu, buih tu keluar cantik atau tak cantik, dan dia punya kadar larutan CO2 dalam air tu okey ke tak okey. Sebab kalau korang pakai jenis yang macam ni, dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Sama juga kedua-dua ni, inline dan juga reaktor, dia ada kelebihan dan juga ada kekurangan dia masing-masing lah. Okey, kita cakap yang pertama sekali iaitu jenis ini, jenis diffuser biasa yang letak dalam aquarium. Okey, kelebihan dia iaitu dia boleh guna dekat mana-mana aquarium. Tak kisahlah aquarium besar ke kecil ke, dia tak ada masalah. Dan harga dia pun lebih murah berbanding dengan kedua-dua yang inilah. Cuma kelemahan dia punya kadar larutan dia tu cuma dalam 70 ke 80% sahaja. Dia bergantung kepada jenama lah. Macam aku pegang ni iaitu Twin Star punya Neo diffuser. Mungkin dalam lebih kurang dalam 80% macam tu dia punya kadar larutan dia dalam dalam CO2. Manakala untuk yang jenis inline, ini adalah inline daripada Quan V. Yang ni pun bagus juga, aku recommend juga inline dia. Dia punya bubble sangat kecil. Inline punya mungkin boleh capai dalam 80 ke 90% kadar larutan lah untuk inline punya. Dan yang terakhir sekali, ini adalah reaktor. Tapi ini jenis reaktor yang jenis inline reaktor. Mungkin dia boleh sampai dalam 90 ke 100%. Tapi bergantung juga. Kalau nak betul-betul reaktor, mungkin 100% boleh pergilah dia punya kadar larutan. Okey, itu adalah perbezaan antara ketiga-tiga jenis diffuser ni. Okey, kita nak buka dulu Quan V ni. Sekejap, aku buka dulu. Kali ni kita review sekali dengan Quan V sebab aku dah guna dan aku rasa Quan V ni pun agak okey. Bagi aku okey lah. Okey, ini adalah Quan V inline diffuser. Okey, inline diffuser yang ini Quan V punya, dia ada seramik dalam ni. Seramik dia boleh tukar. Kalau dah tak elok tu, selalunya kita akan tukar lah. Ataupun kita guna klorong untuk bersihkan dia lah. Okey, dan dia ada dua jenis saiz, iaitu yang pertama sekali 16mm dan juga 12mm. Okey, sebab apa dia ada dua jenis saiz? Dia bergantung kepada kita punya pipe lah. Kalau pipe kita, kanister kita ialah 16, kita kena pakai 16. Kalau kanister 12, kita kena pakai yang 12 punya lah. Itu adalah kelebihan untuk inline reactor lah. Inline reactor dan juga inline diffuser. Sebab apa? Dia kena ada kanister. Kalau macam yang ini, diffuser biasa, dia tak perlukan kanister. Korang pakai hot pun tak ada masalah. Dia okey sebab dia apa? Dia masuk dalam aquarium terus. Yang ini dia perlukan pipe untuk jalan dan dia perlukan filter untuk digunakan. So kalau pakai kanister, aku suggest pakai jenis inline ataupun reactor lah. Ataupun kalau korang nak pakai yang jenis macam ni pun tak ada masalah. Dia bergantung kepada kita. Dan bagi aku Quan V punya okey dan setakat ni yang aku pakai terbaik.
Untuk install pula, ini adalah reaktor inline install punya. Dia ada beberapa kelemahan dan juga ada beberapa kelebihan lah. Yang pertama sekali kita cakap tentang kelebihan dia dulu. Okey, kelebihan dia iaitu dia kecil. Dia reaktor yang kecil. Setakat ni yang aku jumpa reaktor yang paling besar, paling kecil yang inilah install punya. Manakala kelemahan dia pula, dia susah nak pasang dekat pipe. Sebab apa? Dia punya lubang ni, dia punya hujung ni, kalau kita masukkan pipe, kalau pipe kita tak lurus elok, dia akan terkeluar walaupun kita dah ketatkan dia. So itu adalah kelemahan untuk install reaktor lah. Okey, tapi kedua-dua ni setakat ni kadar larutannya okey, perfect bagi aku lah. Ketiga-tiga ni yang aku suggest, ketiga-tiga ni memang yang aku pakai dekat Azra Green lah. Kalau tank kecil selalunya kami akan pakai yang ini, dan juga kalau tank-tank besar selalunya kami akan pakai inline ataupun reaktor lah. Okey, itu adalah kita punya diffuser. Okey, sekarang kita nak cakap tentang maintenance untuk CO2. Okey, CO2 ni kena maintenance ke? Okey, dia perlu maintenance. Maintenance dia senang saja, iaitu yang pertama sekali kita kena check kita punya valve tu okey ke tak, ada bocor ke tak, CO2 jalan okey ke tak, bubble yang keluar dalam aquarium tu besar ke kecil. Kalau besar bermaksud korang dah kena start buat maintenance lah. Selalunya diffuser ni korang kena cuci dia, iaitu dengan meletakkan air klorok dalam dia. Korang rendam dalam air klorok lebih kurang dalam 10 minit ke 1 hari. Lepas tu bilas dengan air bersih, baru letak balik dalam aquarium, dan korang akan tengok dia punya bubble tu akan keluar kecil balik. Untuk tong pula, korang kena pastikan tiada leaking, bocor, ataupun kena pastikan yang gas sentiasa ada lah. Kalau tak ada, korang kena ganti. Okey, macam mana pula kalau yang pakai tablet CO2? Okey, sekejap. Tablet CO2 satu. Okey, ini adalah tablet CO2 daripada Insta. Harga dia iaitu RM27. Dia ada lebih kurang dalam 100 tablet dalam ni ya, tak silap aku lah. Okey, okey ke tak dia punya tablet ni kalau kita pakai dalam tank aquarium kita? Personally aku tak pernah pakai, tapi based on review daripada beberapa kawan aku yang profesional, dia mengatakan yang tablet CO2 ni okey. Dia akan menaikkan CO2 juga dalam kita punya aquarium. Cuma dia punya problem adalah dia mahal. Dia jatuh mahal lah. Walaupun harga dia RM27, tapi kalau korang kali dengan setiap hari korang pakai, jatuh terlalu mahal lah berbanding kalau kita pakai yang jenis tong punya, pressurized CO2 punya. Berbanding dengan yang ini jatuh lebih mahal lah. Okey, itu adalah kelemahan untuk tablet CO2. Okey. Bagaimana pula harga untuk pressurized CO2? Okey, selalunya dekat Azra kami akan jual dengan harga RM290. Untuk satu set korang akan dapat tong CO2, korang akan dapat ni, korang akan dapat tong fire extinguisher macam ni, dan korang akan dapat regulator, korang akan dapat dia punya inline, dia punya diffuser, dan juga dia punya check valve. Okey. Ini check valve 1, 2, 3, 4. Okey, kami akan bagi yang ini 4 lah. Harga dia RM290 kalau kami jual di Azra. Korang kalau yang berminat tu boleh PM Azra. Kalau di tempat lain, dia average dia lebih kurang macam tu juga, daripada 280 sampai 300 lebih lah selalunya. Tapi common dia selalunya orang akan jual 300 lah, 310 atau 300 tepat. Macam tu lah untuk satu pressurized CO2. Okey? Okey, sedikit tambahan. Kalau korang nak check CO2 level dalam aquarium korang, kalau korang tak tahu macam mana nak check dalam bentuk pH, so dia ada cara dia, iaitu kita menggunakan ini. Ini dipanggil sebagai drop checker. So ini dia punya solution. Okey.
So solution ni akan dimasukkan ke dalam ni dan korang akan letak dia di dalam aquarium di kawasan yang paling susah sekali korang rasa kena CO2. So kawasan tu korang letak ni, selepas korang dah isi air macam ni kan, isi dia punya solution ni. Okay, then korang kali dia macam tu. So dia akan duduk dalam ni lah. Okay, selepas tu korang letakkan di kawasan yang susah nak kena CO2. Habis tu, selepas daripada tu, korang monitor dia dalam lebih kurang dalam 30 minit. Macam tu dia akan berubah warna lah. Jika warna berwarna biru, kalau solution tu atau air tu berwarna biru, bermaksud aquarium korang tak cukup CO2 lagi. Kalau berwarna hijau, bermaksud CO2 sudah cukup. Okey, kalau yang berwarna kuning pula, bermaksud CO2 korang dah terlajak lah, dah sudah terlebih. Tapi di Azra, selalunya kami akan bagi warna yang sedikit lime lah. Bukan warna hijau, bukan warna kuning. Warna sedikit lime. Tapi ada juga certain daripada aquarium kami yang kami letak warna kuning. Sebab dia punya dekat situ tak ada ikan selalunya. Ataupun kalau ada ikan pun sedikit saja. Dan lagi satu, dia punya pokok tu kita nak demand cepat sikit. Sebab selalunya kalau transaction between pokok darat ke air, dia perlukan CO2 yang banyak lah untuk nak buat transaction tu. Okay, so selain daripada tu, kita cakap tentang berapa lama kita kena buka CO2 ni. Okay, untuk CO2 ni dia bergantung kepada kita punya orang panggil apa? Kita punya lampu lah. Contoh dia lampu kita buka 8 jam. So bermaksud CO2 pun 8 jam. Cuma beza dia CO2 akan buka awal sejam atau awal 2 jam. Dan tutup pun awal sejam atau awal 2 jam. Itu bergantung pada korang lah. Kalau korang buka lampu pukul siang, bermaksud CO2 pun siang lah. Kalau CO2 buka malam, lampu pun buka malam. Macam tu. Dia macam tu. Okay, so itu saja. So, sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika anda suka video ini, anda boleh share, like, subscribe. Jumpa di episod akan datang. Bye-bye.